Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Satu lagi isu yang dimainkan oleh pemimpin PAS, pemimpin pemuda PAS Malaysia, ya, memainkan berkaitan dengan isu gaji yang ditetapkan oleh kerajaan seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri, iaitu gaji minimum RM1,700 untuk rakyat Malaysia. Dan seakan-akan kita boleh lihat, ya, PAS ini menolak gaji minimum yang diumumkan oleh Perdana Menteri semasa pembentangan bajet 2025 Malaysia Madani. Dan kerana kenyataan yang dilakukan oleh pemimpin pemuda PAS ini yang kelihatan begitu hipokrit, menggunakan isu ini sebagai isu politik mereka, ramai rakyat Malaysia mengecam tindakan, ya, pemimpin pemuda PAS ini yang mendapat kecaman, dibalun secara kau-kau oleh rakyat Malaysia, sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini. Gaji minimum naik pun guru pasti cuma dapat RM600. Pemuda PAS disindir oleh rakyat Malaysia. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, sahabat semua, pemuda PAS mengundang kecaman ramai selepas memuat naik satu hantaran Facebook mengenai kadar gaji minimum yang dinaikkan daripada RM1,500 kepada RM1,700. Hantaran ringkas itu bertulis RM1,700 beban kepada majikan, cuba komen. Jadi tidak pasti adakah hantaran itu menyokong kenaikan kadar gaji minimum ataupun sebaliknya. Jadi bagaimanapun pengguna media sosial mentafsir hantaran itu sebagai cubaan memihak kepada majikan berbanding pekerja di bawah. Mereka tidak berpuas hati kerana PAS sebelum ini pernah membangkitkan isu minimum yang dianggap tidak mencukupi ketika kerajaan sudah menaikkan kepada RM1,500, ya, daripada RM1,200 sebelum itu. Jadi posting lama bertarikh 30 November turut tular kembali, dan pada hantaran itu pemuda PAS mempersoalkan adakah gaji RM1,500 cukup memenuhi kos sara hidup semasa. Dan hantaran itu menyebut dalam pandangan Islam, kadar gaji minimum adalah apabila mendapat memenuhi kadar keperluan makanan, pakaian, tempat tinggal dan perubatan pendidikan. Dan pengguna mempertikai pendirian PAS termasuk isu gaji guru pusat asuhan tunas Islam pasti yang dibayar jauh daripada kadar gaji minimum. Dikatakan sekadar RM600. Ya, kalau gaji minimum RM2,000 sekalipun guru pasti tetap dapat allowance RM600. Tak payah nak bising-bising, kata pengguna Facebook. Seorang lagi berkata, harap kawan-kawan saya yang bekerja dekat pasti pun merasah kenaikan, bukan sekadar kerja amal, kata yang lain. Isu guru-guru pasti yang dibayar secara tidak berpatutan bukan satu rahsia besar. Ya, bukan satu rahsia lagi. Ia dibincangkan dengan hangat oleh ahli-ahli parlimen kerajaan termasuk pengguna media sosial. Menteri juga mencari jalan untuk memastikan PAS mematuhi peraturan dengan beberapa cadangan supaya menggunakan Akta Kerja 1955, Akta 265 sebagai mekanisme penyelesaian isu gaji minimum guru pasti di sekolah PAS ini. Ramai beranggapan isu guru pasti ini menjadikan PAS sebagai pihak yang paling tidak layak untuk membicarakan soal gaji minimum. Dengan hantaran terbaru ini yang menimbulkan kemarahan ramai, membuatkan PAS tidak boleh bercakap banyak tentang kos sara hidup rakyat. Kerana apa? Kerana kita lihat hidup rakyat di Kelantan begitu teramat mendukacitakan, sahabat-sahabat semua, dengan gaji yang rendah, guru seperti guru pasti ini dan sebagainya. Ya, amat memilukan hati kita dengan kehidupan yang begitu tidak tahulah, ya, di bawah par. Masalah bekalan air pun tidak selesai. Banyak lagi lah, banyak benda perkara yang gagal dilaksanakan oleh PAS di kerajaan yang mereka pimpin seperti Kelantan, khususnya Kedah, Terengganu dan juga Perlis. Jadi apa pandangan anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan satu lagi kenyataan yang ingin saya kongsi bersama dengan anda adalah kenyataan, ya, daripada pengurusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Faiz Fazil. Katanya LKIM sambut baik kenaikan subsidi, bantuan, insentif untuk nelayan dan juga pesawah. Itu antara kenyataan, ya, daripada pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Beliau menyambut baik kenaikan subsidi, bantuan dan insentif untuk nelayan dan pesawah
sebanyak 2.78 bilion ringgit seperti mana yang diumumkan dalam Belanjawan 2025. Belanjawan 2025 tidak mengenepikan komuniti petani, nelayan dan masyarakat luar bandar secara amnya. Sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia atau LKIM, saya menyambut baik pengumuman kerajaan menaikkan peruntukan subsidi, bantuan dan insentif untuk nelayan dan juga pesawah kepada 2.78 bilion, kata Faiz dalam satu kenyataan. Ini termasuk keputusan untuk menaikkan kadar siling bantuan Bina Baharu atau penempatan semula rumah nelayan kepada 84,000 untuk Semenanjung, peningkatan sebanyak 50% dan 90,000 untuk Sabah dan Sarawak, peningkatan sebanyak 32%. Bantuan diesel turut dikekalkan untuk para nelayan, membuktikan kerajaan Madani caknah dengan keperluan sebenar komuniti kecil ini yang memberikan sumbangan besar kepada agenda keterjaminan makanan. Tambah lagi dalam Belanjawan 2025 ini juga syarat dengan inisiatif untuk sektor pertanian dengan fokus khusus terhadap keterjaminan makanan. Ini termasuk pembangunan tanah terbiar kerajaan dan insentif tunai serta pembiayaan untuk para petani, sawah, pekebun kecil dan juga penternak, katanya. Dan selain itu beliau turut mengalok-alokkan step up financing dan subsidi petrol untuk majoriti rakyat. Pembangunan negara tidak akan seimbang tanpa perhatian khusus kepada pembinaan kekuatan ekonomi di kalangan anak muda. Justru program step up financing untuk rumah pertama diperkenalkan. RM20 juta disediakan di bawah program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra. 60,000 mahasiswa kurang mampu khususnya dari Sabah dan Sarawak akan diberi bantuan pembelian tiket penerbangan serta 15,000 anak muda kurang mampu akan ditanggung bayaran mendapatkan lesen motosikal. Ini hanyalah sebahagian daripada insentif yang diumumkan. Syabas sekali lagi katanya ya kepada Kementerian Kewangan atas berjaya mengurangkan defisit kerajaan tanpa memotong manfaat rakyat yang memerlukan. Tambah lagi mekanisme subsidi petrol yang diumumkan juga tepat kerana ia memastikan rakyat B45 B85 bottom 80% akan terus menikmati subsidi dan harga petrol yang berpatutan. Jadi inisiatif cukai yang diumumkan juga tepat kerana lebih tertumpu kepada golongan kaya. Terbukti langkah kerajaan ini benar-benar prihatin kepada ekonomi rakyat. Tahniah itu antara kenyataan daripada pemimpin Parti Amanah ya, Faiz Fazil, yang menyambut baik kenaikan subsidi, insentif-insentif yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah sekali lagi kepada kerajaan ini yang sentiasa utamakan kepentingan rakyat ya, pesawah, petani, penternak ya, dan mereka-mereka yang terlibat. Ada yang mengatakan subsidi ditarik balik RON 95, itu adalah satu pembohongan. Bukan ditarik balik sahabat semua, tetapi disasarkan kepada rakyat B45. Rakyat yang memerlukan, rakyat yang layak untuk mendapat subsidi itu. Jadi walau sekarang ini menyebarkan fitnah, seakan-akan mereka ini menyokong golongan kaya raya yang tidak lagi dan bakal tidak mendapat bantuan subsidi minyak RON 95. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.